Salam sejahtera bersama saya Sharon Raymond dalam Berita Pagi Sabah edisi Isnin 20 April 2020. Berita Pagi Sabah kami mulakan dengan perkembangan terkini COVID-19. 3 kes baru direkodkan di Sabah sehingga semalam menjadikan jumlah kumulatif COVID-19 di negeri ini meningkat kepada 306 kes. Kesemua kes dilaporkan di Kinabatangan menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di daerah itu 22 kes. Menurut kenyataan Kementerian Kesihatan dan Kesejahteraan Rakyat Sabah, 4 pesakit telah sembuh menjadikan jumlah keseluruhan pesakit yang sembuh dan discharge hospital seramai 172. Jumlah itu termasuk kesemua bilangan pesakit di daerah Semporna, Sipitang, Ranau dan Kota Belud. Manakala 130 lagi pesakit masih menerima rawatan. 3 daerah di isytihar zon merah iaitu Tawau 81, Kota Kinabalu 44 dan Lahadatu 42 kes. 3 individu termasuk pasangan kekasih ditahan kerana melanggar Perintah Kawalan Pergerakan PKP dengan melakukan kesalahan merempuh sekatan jalan raya OP COVID-19 dan memiliki dadah jenis ganja di Jalan Penampang pada petang Sabtu. Ketua Polis Daerah Penampang DSP Muhammad Haris Ibrahim berkata kejadian pertama berlaku pada pukul 6.30 petang membabitkan seorang lelaki berusia 64 tahun disyaki mabuk merempuh sekatan jalan raya OP COVID-19 di Jalan Penampang. Walau bagaimanapun, rempuhan tersebut tidak menyebabkan apa-apa kecederaan kepada pegawai PDRM ataupun ATM yang bertugas di sekatan jalan raya ini. Dalam pada itu, kira-kira sejam sebelum insiden itu, pihaknya menahan pasangan kekasih selepas didapati positif dadah dan memiliki dadah jenis ganja bernilai RM600. DSP Muhammad Haris berkata lelaki disyaki mabuk itu disiasat mengikut Seksyen 45A-1 Akta Pengangkutan Jalan 1987, manakala pasangan kekasih berusia 20-an ditahan mengikut Seksyen 6 Akta Dadah Berbahaya IDB dan Seksyen 15 Akta yang sama. Ketiga-tiga mereka turut disiasat mengikut Peraturan 11 Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020. Sepanjang penguatkuasaan PKP, IPD Penampang menahan seramai 54 individu dan membuka 30 kertas siasatan. Sebahagian tangkapan akan dirujuk ke Pejabat Peguam Negara untuk arahan selanjutnya, termasuk pendakwaan di mahkamah. Pejabat daerah Beluran mengambil langkah proaktif untuk memastikan daerah itu kekal sebagai zon hijau daripada pandemik COVID-19. Selain Beluran, 2 daerah berdekatan iaitu Tongot dan Telupit juga antara daerah luar bandar di Sabah yang masih diisytiharkan sebagai zon hijau. Pegawai daerah Beluran Nordin Daling berkata antara langkah yang diambil untuk memastikan Beluran bebas COVID-19 ialah memperketatkan lagi pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP tahap 3 di daerah itu menerusi sekatan jalan raya SGR di lokasi strategik oleh anggota PDRM dan rela. Selain itu, pihaknya hanya membenarkan seorang sahaja berada di dalam kereta untuk keluar membeli barangan keperluan. Orang awam juga dikehendaki secara bergilir ketika membeli barangan di pasar bagi mengelak kesesakan. Turut dilakukan saringan awal kesihatan terhadap penduduk dan pekerja asing yang dibenarkan untuk bekerja di ladang-ladang daerah itu. Semua bangunan-bangunan di sini telah dinyahkuman atau disinfeksi oleh pihak KKM, pihak Bomba dan Majlis Daerah Beluran. Setiap pasar dan setiap pekan di sini dan juga rumah-rumah ibadat dan juga di kampung-kampung, di masjid, di gereja, semuanya dinyahkuman. Beliau ditemui pemberita RTM di Beluran. 17 pusat giat mara terlibat menghasilkan peralatan pelindungan diri PPE untuk kegunaan petugas barisan hadapan Kementerian Kesihatan Malaysia KKM di Sabah. Pengarahnya Safli Awang Damit berkata PPE itu dihasilkan oleh pelatih giat mara kursus kemahiran jahitan pakaian sebagai melaksanakan tanggungjawab sosial CSR pusat kemahiran itu. Menurut Safli, inisiatif itu sekaligus membantu menambah stok PPE warga KKM dalam tugasan merawat pesakit seterusnya memutuskan rantaian pandemik COVID-19 di negeri ini. Sebanyak 17 pusat giat mara yang ada kursus jahitan pakaian. Jadi kita ambil kesempatan
untuk membantu, iaitu kami hulurkan CSR lah, bentuk CSR kepada pihak Kementerian Kesihatan Malaysia, khususnya dalam membuat PPE inilah. Beliau memberitahu pemberita RTM selepas menyerahkan sumbangan PPE kepada Pengarah Kesihatan Negeri Datuk Dr. Christina Rundi di Hospital Queen Elizabeth HQE Kota Kinabalu. Datuk Dr. Christina Rundi berkata pihaknya mengalu-alukan sokongan dan hikmat CSR seumpamanya bagi memastikan bekalan PPE di semua hospital negeri ini mencukupi. Penutup kepala ini kan ataupun tudung ini selalunya dia kekurangan. Yang selalu kita terima adalah contohnya mask dan juga kebanyakannya topeng muka. Jadi saya amat berterima kasih kerana di kalangan kita juga ada mereka-mereka yang dapat menjahit. Sebanyak 301 unit penutup kepala, 342 unit hood cover dan 323 apron plastik telah diserahkan kepada Hospital Tawau, sementara 200 unit pelindung kepala lagi diserahkan kepada HQE Kota Kinabalu. Sementara itu, Politeknik Sandakan tampil menyumbangkan 100 pelindung muka buatan sendiri kepada Hospital Duchess of Kent HDOK Sandakan sebagai usaha membantu menangani wabak COVID-19. Seramai 30 pelajar dan 5 pensyarah PSS terlibat menghasilkan peralatan tersebut yang disiapkan dalam tempoh 3 hari. Pengarah Politeknik Sandakan Tajul Arifin Mohammed Arif berkata pihaknya akan menghasilkan 100 lagi pelindung muka dalam masa terdekat ini untuk diserahkan kepada petugas barisan hadapan lain seperti polis, tentera dan Angkatan Pertahanan Awam Malaysia. Membantu kerajaan dalam membekalkan PPE kepada frontliner. Jadi dengan harapan dengan apa yang kami sumbangkan ini dapat meringankan lagi dan memudahkan lagi pekerja-pekerja frontliner jadi dalam melaksanakan tugas dengan demi memerangi COVID. Beliau ditemui pemberita RTM selepas menyerahkan alat pelindung muka kepada Pengarah HDOK Sandakan, Dr. Francis Paul di Sandakan. Sementara itu, Dr. Francis berkata pihaknya menghargai sumbangan semua pihak yang tampil menghulurkan pelbagai bentuk bantuan bagi kegunaan petugas di hospital tersebut. Jadi pada hari ini kita terima daripada Politeknik face shield. Ini adalah salah satu daripada PPE yang memang kita gunakan semasa pemeriksaan dan semasa buat prosedur. Penggunaan peralatan perlindungan diri yang lengkap di hospital tersebut mencecah 100 set sehari. Kemasukan pengunjung untuk membeli barangan keperluan asas di Pasar Besar Kota Kinabalu akan diperketat menjelang Ramadan bagi mengekang penularan pandemik COVID-19. Penyelidik Pasar Besar Kota Kinabalu Stanislaus Laison berkata jumlah pengunjung ke pasar dijangka meningkat kerana kebanyakan gerai jualan akan beroperasi sepenuhnya menjelang Ramadan. Ketika ini, 80% gerai beroperasi melibatkan gerai sayur-sayuran, buah-buahan dan makanan basah. Setakat ini ada 2 laluan. 2 laluan masuk dan 2 laluan keluar. Laluan yang berbeza lah. Kalau sekiranya pengunjung terlalu ramai, kami akan buat satu pengiraan lah. Kami akan kira 10 orang masuk, 10 orang keluar. Sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dikuatkuasakan 18 Mac lalu, setiap pengunjung diperiksa suhu badan selain perlu memakai penutup hidung dan mulut serta menggunakan cecair pembasmi kuman. 24 anggota penguatkuasa pelbagai agensi ditugaskan di pasar ini bagi memastikan pengunjung mematuhi arahan ditetapkan. Stanislaus ditemui pemberita RTM ketika memantau keadaan di Pasar Besar Kota Kinabalu. Bulan Sabit Merah Malaysia BSMM Tuaran sentiasa memastikan prosedur dan langkah pencegahan jangkitan COVID-19 dipatuhi dalam setiap program derma darah anjuran persatuan itu. Pengerusinya Datuk Jahid Jahim berkata sukarelawan dan para penderma juga perlu melakukan pemeriksaan suhu badan serta melalui prosedur nyakuman. Menurut Datuk Jahid, program derma darah ini menyasarkan 60 pain darah untuk membantu kekurangan bekalan darah di unit tabung darah Hospital Tuaran. Bermula daripada masuk, kita telah menyediakan untuk membasuh kaki, membasuh tangan dan jarak pun kita pastikan semuanya teratur. Selamat. Saya merayu kepada
orang ramai di luar sana. Jangan merasa risau, khawatir kerana langkah-langkah keselamatan maksimal kita laksanakan. Datuk Jahid ditemui pemberita RTM dalam program derma darah BSMM di Tuaran. BSMM Tuaran juga turut menggalakkan penderma melakukan pendaftaran secara dalam talian bagi memudahkan pihaknya mengeluarkan slip temujanji untuk tujuan menderma darah. Kita sudah memberi penerangan secara detail sama ada melalui panggilan telefon ataupun WhatsApp bahawa segala langkah-langkah precaution itu diambil. Mereka akan mengisi borang dan kita akan minta masyarakat untuk memilih masa yang sesuai untuk mereka datang. Selain program derma darah, sukarelawan persatuan ini juga giat menghasilkan pelindung muka kepada petugas Barisan Harapan di daerah Tuaran, Kota Belud, Kota Kinabalu, Putatan, Tenom, Keningau dan Tambunan. Bilik Gerakan Jabatan Kebajikan Perkhidmatan Am Sabah JPKA Kota Kinabalu menerima lebih 500 aduan sejak Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan pada 18 Mac lalu. Kebanyakan aduan yang diterima daripada masyarakat berhubung keperluan bekalan makanan. Menurut penolong pengarah bahagian JPKA Kota Kinabalu, Muhammad Lufti Ahid, operasi agihan bantuan keperluan kepada penduduk terjejas dijalankan setiap hari bermula pukul 8 pagi hingga 4 petang sejak PKP dikuatkuasakan. Ia bagi membolehkan mereka yang memerlukan mendapat bantuan yang disumbangkan pelbagai pihak. Berbentuk makanan asas, makanan kering yang terdiri daripada beras, gula, kopi, teh, susu dan sardin lah. Walaupun jumlah dia tidaklah sebanyak dan diharap dapat membantu sikitlah mengurangkan beban masyarakat yang terjejas dengan PKP yang dilaksanakan. Beliau ditemui pemberita selepas operasi pengagihan bantuan di sekitar Kota Kinabalu. 15 tan sayur kobis akan diagihkan kepada penduduk Parlimen Batu Sapi Sandakan dalam usaha memenuhi keperluan bekalan makanan penduduk yang terjejas dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sejak dikuatkuasakan pada 18 Mac lalu. Penasihat UMNO Batu Sapi Datuk Samsudin Yahya berkata bekalan sayur itu dijangka tiba minggu hadapan dan akan diagihkan segera dengan keutamaan kepada penduduk yang terputus bekalan makanan. Saya akan menyampaikan juga bantuan di kawasan Batu Sapi mungkin dalam 500 kampit beras 5 kilo untuk mereka yang belum mendapat. Saya tahu bantuan sekecil ini tidaklah mencukupi, tapi dengan adanya sekurang-kurang dapat meringankan beban mereka. Beliau ditemui media ketika menyampaikan bantuan di Kampung Baru, Pulau Timbang, Sandakan. 287 buah rumah di 13 buah pulau dalam Parlimen Batu Sapi menerima sumbangan barangan keperluan harian. Selain pulau, bantuan juga akan disalurkan kepada golongan B40 di beberapa kawasan yang diduduki oleh kaum Tionghoa. Sekian berita pagi, Sabah teruskan menonton RTM, jenama media paling dipercayai di Malaysia. Selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Saya Sharon, salam sejahtera.